Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita berjumpa dalam sesi kali ini. Jadi, dalam sesi kali ini saya akan membentangkan sebuah artikel yang mana pembentangan ini merupakan salah satu tugasan yang perlu diselesaikan bagi subjek DWP 10302 Sekolah dan Masyarakat. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Wan Muhammad Izzat bin Wan Ibrahim, nombor matrik 079036. Baiklah, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita bergerak pada inti utama perbincangan pada kali ini. Tajuk artikel yang setelah saya pilih ialah Pelaksanaan Pendidikan Perpaduan Menerusi Teks Komsas dalam kalangan pelajar tingkatan 2. Untuk artikel ini, ia telah ditulis oleh dua orang penulis yang berasal dari Universiti Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Penulis pertama merupakan Chew Fong Peng, manakala penulis kedua adalah Nur Maziah Majlan. Dan untuk makluman penonton sekalian, artikel ini telah diterbitkan pada tahun 2019. Seterusnya, mari kita lihat kepada sedikit pengenalan berkaitan dengan kajian ini. Sentimen perpaduan merupakan perkara yang acap kali dibangkitkan dan acap kali dibincangkan, khususnya dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa dan kaum di Malaysia. Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat unik kerana mempunyai kepelbagaian dari segi kaum, budaya, agama dan bangsa. Dan disebabkan itu, integrasi kaum ataupun perpaduan merupakan satu tonggak asas dan elemen yang sangat penting untuk memastikan negara kita sentiasa berada di dalam keadaan yang stabil dan juga untuk mewujudkan ketenteraman dalam masyarakat. Sistem pendidikan merupakan satu medium yang terbaik yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana sekolah ataupun sistem pendidikan merupakan satu wadah yang boleh kita gunakan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar. Baiklah, seterusnya jom kita lihat berkaitan dengan objektif kajian yang telah dinyatakan oleh penulis. Yang pertama, kajian ini bertujuan untuk mengetahui kekerapan teks Komsas yang menerapkan elemen perpaduan. Objektif yang kedua pula ialah untuk menilai pelaksanaan pendidikan sastra perpaduan menerusi teks Komsas. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti perbezaan pelaksanaan pendidikan sastra perpaduan menerusi teks Komsas mengikut kaum dan pendapatan keluarga ataupun status sosioekonomi. Jadi, berdasarkan pada objektif yang telah dinyatakan sebentar tadi, telah dibangunkan 3 soalan yang telah diguna pakai dalam kajian ini. Soalan yang pertama ialah, apakah tahap kekerapan teks Komsas yang menerapkan elemen perpaduan? Soalan kedua, apakah keadaan pelaksanaan pendidikan sastra perpaduan menerusi teks Komsas? Dan yang ketiga, adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara pelaksanaan pendidikan sastra perpaduan menerusi teks Komsas mengikut kaum dan status sosioekonomi? Berdasarkan kepada soalan ketiga sebentar tadi, ia melihat kepada 2 faktor utama, iaitu kaum dan juga pendapatan keluarga. Oleh demikian, penyelidik telah merumuskan hipotesis kajian yang melibatkan kedua-dua faktor tersebut. Berdasarkan kepada kajian ini, penyelidik ingin melihat adakah terdapat perbezaan yang signifikan ataupun tidak berdasarkan kepada faktor kaum dan juga faktor pendapatan keluarga.
Seperti mana kita maklum, Malaysia merupakan satu negara yang sangat unik kerana wujudnya kepelbagaian dari segi kaum, agama dan budaya. Oleh demikian, kajian ini telah dilaksanakan bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan sastra menerusi teks Komsas mampu memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar. Kajian ini merupakan satu kajian kuantitatif di mana ia telah menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Soal selidik digunakan untuk mengutip data daripada 103 orang pelajar yang mempunyai latar belakang yang berbeza dari segi kaum juga pendapatan keluarga. Kesemua pelajar ini merupakan pelajar-pelajar sekolah menengah bawah di Merlimau Melaka. Baiklah, sekarang mari kita lihat kepada hasil dapatan kajian. Perkara pertama yang perlu kita lihat adalah berkaitan dengan profil responden kajian. Dan dalam video kali ini, saya telah menyediakan data-data yang berkaitan dengan profil responden kajian yang melibatkan jantina, kaum, agama dan juga pendapatan keluarga. Oleh demikian, para penonton boleh lihat kepada paparan yang telah saya sediakan. Seterusnya, kita bergerak kepada soalan-soalan yang telah dinyatakan di dalam borang soal selidik. Yang pertama, apakah tahap kekerapan teks Komsas yang menerapkan elemen perpaduan? Berdasarkan kepada kajian yang telah dilaksanakan, kekerapan teks Komsas yang menerapkan elemen perpaduan berada pada tahap yang sederhana dengan nilai skor purata 3.32 dan sisihan piawai purata 0.96. Walau bagaimanapun, pelajar memberikan persetujuan yang tinggi pada pantun nasihat dengan nilai skor min 4.15 dan sisihan piawai 0.879. Dan berdasarkan kepada dapatan tersebut, pengkaji mendapati bahawa genre sastra yang menerapkan elemen perpaduan yang paling banyak terdapat dalam pantun. Sebaliknya, genre yang lain kurang menerapkan unsur perpaduan dalam teks Komsas yang dikaji. Untuk soalan kedua pula, apakah keadaan pelaksanaan pendidikan sastra perpaduan menerusi teks Komsas? Berdasarkan pada dapatan kajian, keadaan pelaksanaan pendidikan sastra perpaduan menerusi teks Komsas berada juga pada tahap yang sederhana dengan nilai skor purata 3.58 dan sisihan piawai purata 1.07. Dan ini menunjukkan bahawa pelaksanaan pendidikan sastra perpaduan memerlukan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, hasil kajian ini masih menunjukkan dapatan yang positif daripada para pelajar. Seterusnya kita masuk kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan yang ketiga. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara pelaksanaan pendidikan sastra perpaduan menerusi teks Komsas mengikut kepada kaum dan status sosioekonomi ataupun pendapatan keluarga? Jadi dalam soalan ketiga ini kita ada dua faktor yang utama. Yang pertama kita akan lihat kepada faktor kaum dan yang kedua kita akan lihat kepada faktor sosioekonomi. Dan berdasarkan kepada hasil dapatan, pengkaji merumuskan bahawa pelaksanaan pendidikan sastra perpaduan tidak dipengaruhi oleh pendapatan keluarga. Manakala bagi faktor kaum pula, dia menjadi satu faktor yang utama yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan sastra perpaduan menerusi teks Komsas tidak dapat dijalankan dengan baik.
Berdasarkan kepada kajian telah dilaksanakan, penulis telah mendapati bahawa pelajar telah memberi satu reaksi positif terhadap pendidikan sastra perpaduan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan pendidikan sastra perpaduan juga masih lagi berada di tahap yang rendah, di mana faktor kaum mempengaruhi penerimaan pelajar dalam pembelajaran Komsas. Oleh yang demikian, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah, pentadbir-pentadbir sekolah dan juga guru-guru perlu mencari jalan yang terbaik untuk memastikan teks Komsas dimanfaatkan sepenuhnya di sekolah. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih atas sokongan daripada anda semua. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.